Petang ni kita akan kongsikan tentang apa itu detox liver ataupun kepentingan detoksifikasi hati. Kenapa nak kena bersihkan hati dan apakah produk Healthyway yang boleh membantu untuk membersihkan ataupun untuk detox hati kita daripada bahan-bahan toksik ni tadi. Okey, semua sebelum tu saya nak recap sikit lah. Sebab hari tu saya dah terangkan tentang konsep terapi sel, iaitu penjagaan kesihatan secara menyeluruh, luaran dan juga dalaman, di mana menekankan 4 langkah lah, dan langkah ini juga ialah merupakan cara mudah ataupun cara yang betul, keadaan yang betul untuk kita mengamalkan pemakanan kesihatan yang diterangkan ataupun yang diasaskan oleh Profesor Dr. Linus Pauling, iaitu penerima 2 anugerah Nobel, dan hari ini diketengahkan oleh syarikat Healthyway. Apa yang ditekankan dalam konsep terapi sel ni 4 langkah. Pertama, detoksifikasi. Yang kedua, pemerkayaan khasiat ataupun memperkayakan khasiat. Yang ketiga, perlindungan. Perlindungan dan juga pembaharuan. Dan yang keempatnya ialah langkah tambahan, iaitu senaman. Okey. Jadi sebab tu penting untuk kita amalkan konsep ni lah. Dan semalam saya dah terangkan tentang produk untuk detox, iaitu wheatgrass dan juga probio. Banyakkan kelebihan kita tengok wheatgrass ni, selain daripada tinggi fiber, ada klorofil, ada enzim dan sebagainya, juga merupakan kelas SOD, SOD superoxide dismutase, dan juga kandungan khasiat dia ada sebanyak 123 khasiat. Okey, dan kemudian saya juga ada jelaskan tentang probio, iaitu probiotik yang boleh membantu untuk menyeimbangkan kandungan bakteria dalam usus kita. Okey, ada 5 jenis bakteria yang diperlukan oleh kita punya usus lah, terutama sekali. Okey, so selain daripada tu ada permintaan jugalah untuk saya sharekan testimoni tentang detox ni. Sebab semalam memandangkan masa tak cukup. So hari ni saya sharekan. Okey, Assalamualaikum Josie, dah boleh on. Alhamdulillah. Syah, apa khabar? Orang kampung, Halim. So sambil buat pizza gebas-gebus boleh on kita punya ni live ni. Okey, so masalah sembelit ni ada satu kes baru ni dia kongsilah masa saya buat home party di Nita. Nita satu tu, salah seorang dia dah berumah tangga, dah kahwin, dah ada anak, dan in fact dah ada cucu pun. Tapi dia kata masalah dia buang air seminggu 2 ke 3 kali saja. Jadi memang masalah lah. Anda bayangkan kalau tak boleh buang air kan, jadi memang toksik terkumpul dalam badan kita, dan dia akan affect kita punya muka, jadi kusam, jadi masalah jeragat dan jerawat dan sebagainya. Kemudian badan pun tak selesa kan. Tapi alhamdulillah selepas dia mengamalkan wheatgrass dengan probio ni, sekarang ni dia kata alhamdulillah boleh buang air secara normal lah. Ada satu kes lagi, ini dikongsikan oleh Fida daripada Salak Tinggi. Dia kata apa? Dia jumpa satu kes pakcik tu. Dia kata masa dia cerita pasal detox ni, pakcik tu tanya dekat dia, dia kata awak tahu tak bila last kali saya pakcik bunyi buang air? Kan, masa dia jumpa tu tahun 2019, tahun lepas. Dia kata saya buang air last kali, dia kata tahun 2009. Bayangkan 2009 sampai 2019 berapa tahun? 10 tahun tau. Bukan 10 bulan, 10 tahun. Bayangkan. In fact ada satu kes lagi tu tak boleh kentut. Sebab tu kentut dia pun satu nikmat tu. Kalau orang kentut depan kita, janganlah nak marah. Dan dia sedang menikmati menikmati rahmat Allah SWT kan. Okey, gua sikit Okey, jadi maknanya semua ni alhamdulillah dapat diatasi dengan mengamalkan langkah pertama tu lah, iaitu detoksifikasi dengan mengambil wheatgrass dan juga probio. Dan in fact saya sendiri pun sebenarnya saya selalu mengalami masalah pedih ulu hati, ada reflux acid dan juga GERD. Orang panggil GERD kan. Biasa kalau tidur malam tu, dia kita duduk tak jadi apa-apa, tak ada rasa sangat. Bila dah start nak baring, nak mengeri, nak tidur, baru nak lelap je dia start datang. Itu yang tak boleh tahan tu kan. Tapi alhamdulillah setelah mengamalkan wheatgrass dengan probio ni, masalah tu memang dah banyak lah kurang dia. Sesekali kalau kita salah ambil diet tu, kadang terlebih ambil daging, makan pedas, terlampau pedas sangat, dia ada datang balik lah. Tapi cepat-cepat saya ambil produk, alhamdulillah. Jadi ini antara beberapa testimoni tentang wheatgrass dan juga kita punya probio 5. Okey. So hari ini saya akan terangkan tentang langkah pertama juga, masih dekat langkah pertama, iaitu detoksifikasi. Tapi saya nak sentuh tentang masalah hati. Josie pun ada share dia punya dia punya masalah. Okey, tapi sekarang ni alhamdulillah dengan amalkan detoksifikasi ni pun dah dah baiklah. Okey, Assalamualaikum Abu Samah. Ni kawan sekolah saya masa dekat KGB lagi dulu ni. Kawan lama. Okey.
So hari ni kenapa nak kena detox hati tu? Okey, untuk makluman sebenarnya hati ni merupakan organ dalaman yang paling besar sekali. Kalau organ luaran kulit kita lah kan, betul tak? Tapi organ dalaman ni dia ada apa, adalah merupakan organ terbesar. Kenapa Allah SWT jadikan hati tu sebagai organ yang terbesar? Sebab dia punya peranan hati ni memainkan 500 peranan dalam tubuh badan kita. Tapi hari ni saya taklah terangkan 500 semua sekali tu, kan tak cukup setengah jam. Saya akan sentuh beberapa kepentingan hati. Okey. Jadi dia kata apa? Biasa kita dengar dalam hadis pun disebut, dia kata dalam badan manusia ni ada seketul daging. Kalau baik daging tersebut, maka baiklah keseluruhan badan. Tapi kalau seketul daging tu bermasalah, the whole body ada masalah. So actually ada dua tamsilan lah. Kalau kita tengok dari segi rohani, memanglah kalau hati kita bagus, keseluruhan kita punya tingkah laku, kita punya sikap, kita punya tindakan tanduk kita semua dalam keadaan baik, kan? Tapi kalau hati kita tak bersih, tak boleh tengok orang senang asyik asak dengki je kan. Orang buat tu tak kena, kita pun buat selalu buat, maknanya tindakan kita pun tak betul. Persepsi kita pada sesuatu pun jadi tak betul juga, betul tak? Jadi sebab tu hari ni hati nak kena bersih lah. Tapi sebalik daripada tu, dari segi jasmaninya, kan, hati tu sendiri memang sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting. Sebab tu kalau hati kita sihat, insya-Allah sebahagian besar daripada kesihatan kita akan dalam keadaan yang baik lah. Tapi kalau hati kita banyak toksin, jadi banyak benda-benda yang peranan dia tak dapat dilakukan, mana dia akan jadi masalah. Okey, sebab tu penting untuk kita detox kita punya hati lah. Sebab tu orang kata kalau sebenarnya bila sebut kecil hati tu tak sesuai, sebab hati tu besar sebenarnya, kan? Okey, apa peranan hati? Pertama sekali ialah untuk detoksifikasi. Dia sebenarnya untuk menyingkirkan, sebab daripada pemakanan kan kita banyak makan benda-benda bahan-bahan kimia, bahan pengawet, bahan pewarna, bahan perasa, dan juga kita ada banyak makan ubat-ubatan, kita ambil, ada yang merokok, ada yang minum dan sebagainya, kan? Tapi maknanya semua bahan toksin ni kalau biar masuk terus ke dalam badan kita, masuk ke dalam darah kita, dia akan memberi kesan yang sangat-sangat dahsyat lah. Tapi sebab Allah sediakan hati ni untuk menapis, dia tujuan dia untuk menapis dan menyingkirkan sebahagian daripada bahan toksin ni daripada dalam badan kita. Sebab tu kalau kita terlalu banyak mengambil benda bahan perasa, bahan pewarna, tak jaga makan dan sebagainya, hati kita akan terbeban. Itu yang pertama. Yang keduanya, tugas dia adalah untuk menapis darah. Sebab sebahagian besar daripada makanan yang masuk ke dalam usus kita ni akan diserap dan dihantar melalui saluran darah. Jadi kalau darah kita bertoksin, dia akan pergi ke hati lah. Dia punya perjalanan tu pergi ke hati dulu, bersihkan, dia masuk ke organ lain untuk hantar oksigen, makanan sebagainya lah. Itu antara peranan hati tadi. Kemudian juga untuk mengawal paras kolesterol, dan juga lemak darah. Okey, kemudian dia juga untuk menghasilkan hempedu. Sebab tu kita punya hempedu tu duduk dia dekat bawah hati tu, kan? Tujuan dia biasanya untuk menghasilkan, merembeskan enzim-enzim terutama yang untuk menghadam lemak, benda-benda berminyak. Kalau yang suka makan sup, sup giabok dan sebagainya, memang hati dia terpaksa memainkan peranan yang lebih lah. Sebab tu kadang-kadang lama-kelamaan kalau kolesterol tak dikawal, dia akan jadi mengeras, boleh jadi batu karang dekat hempedu. Kemudian bila badan kita dah proses dah melakukan penghadaman dan sebagainya, sebahagian besar daripada khasiat dalam makanan tu dapat diserap, dia hantar ke mana? Dia pun akan hantar ke hati juga. Hati ni tempat simpanan, gedung lah, macam gudang, simpan sebagai gula, vitamin, mineral dan sebagainya. Dan bila diperlukan, hati ni juga yang akan keluarkan balik untuk tukar jadi tenaga dan sebagainya. So banyak kan peranan hati. Itu baru 6 saya cerita tu, baru 5. So ada banyak lagi. Jadi yang masalahnya, biasa orang kata, kalau orang merajuk dia sebab apa? Kecil hati, kan? Ataupun hati ni mudah merajuk. Sebenarnya hati ni kalau ikut dari segi hakikat dia tak merajuk, dia tak pandai merajuk tau. Sebab hati tak ada deri rasa. Contohnya kalau kita sakit perut, dia akan bagi signal. Kalau sakit dekat bawah pinggang, kita dapat rasa, ada simptom-simptom dia. Kalau masalah dekat paru-paru, kan, ataupun jantung, ada penyumbatan, kita dapat rasa dia punya simptom tu. Tapi untuk makluman, hati ni dia tak ada deri rasa. Tak ada. Jadi kalau hati tu bermasalah, dia memang tak akan mengadu. Dia tak mengadu, dia tak komplain, dia tak pandai komplain. Dia akan jalankan tugas dia. Sampailah walaupun hati tu dah tinggal suku, dah tinggal 25% yang masih baik, dia masih boleh menjalankan tugas-tugas dia. Tapi tak secekap bila dia dalam keadaan 100% lah.
Kan, jadi sebab tu hari ni kita kena sentiasa jaga ataupun detox. Sebab apa? Dalam keadaan pemakanan kita sekarang ni, gaya hidup kita sekarang ni. Okey, Assalamualaikum Datuk Syam, apa khabar? Okey, so dalam keadaan pemakanan kita hari ni sebenarnya kita hati kita ni sebenarnya memang dah terbeban. Memang banyak terkumpul bahan-bahan toksik tanpa kita sedari. Jadi sebab tu sebenarnya untuk detox hati ni, semua orang, pada saya lah, bukan yang ada masalah kesihatan saja, tapi setiap individu yang dewasa lah terutama sekali, mesti nak kena ambil ataupun mesti nak kena buat langkah ni, detox liver ni. Terutama kalau sekarang ni budak-budak membesar dengan keadaan makan fast food, makan jajan terlalu banyak, dengan minuman yang bergula, bahan perasa dan sebagainya, lagilah nak kena untuk nak kena detox lah. Okey, so kalau kita tengok apa masalah yang timbul sekiranya hati kita ni tak dapat berfungsi dengan baik. Pertama, salah satu fungsi tadi untuk metabolisme makanan. Sebab tu kadang-kadang bila kita makan, ada orang makan sikit badan naik macam kena pam-pam kan, betul tak? Sebab apa? Hati dia tak dapat nak metaboliskan makanan tadi, tak dapat proses. Jadi apa yang berlaku kalau hati kita tak dapat nak memproses makanan yang kita makan ni tadi, penambahan lemak dalam badan kita akan meningkat. Berat badan jadi berlebihan. Tapi masalahnya walaupun kita makan banyak, badan kita kekurangan khasiat. Jadi malnutrisi sebab khasiat makanan tu tak dapat diserap oleh badan kita. Sebab penyerapan tu akan melalui hati. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau dia tak dapat nak menyingkirkan toksik daripada dalam badan kita, apa berlaku? Maknanya badan kita akan mengumpulkan toksik yang berlebihan. Ini akan menjadikan dia pening kepala. Itu antara simptom dia lah. Pening kepala, sakit kepala, selalu rasa loya, tekak rasa tak sedap. Kemudian yang paling ketara sekali biasanya dia akan mengalami kegatalan kulit lah. Macam timbul panau ke, kurap ke, ataupun timbul macam eczema dan sebagainya. Itu antaranya ialah berpunca daripada hati juga. Okey, dan satu lagi, kalau kata let's say hati tadi tak mampu untuk meneutralkan bahan-bahan toksik. Sebab apa? Bila kita contohnya lah, bila kita tengok nampak nyamuk lipas kan, kita pun ambil spray, kita pergi spray. Bila kita spray, sebahagian daripada spray tu kita akan sedut juga, betul tak? Kalau kita lain lah, kalau kita pakai mask ke apa. Tapi kalau kita pakai sembuh macam tu je, dia terus spray. Jadi maknanya bila kita tersedut tu, kalau hati kita tak berfungsi, bukan nyamuk lipas yang mati, kita yang meninggal. Nampak tak? Sebab apa? Sebab hati tu tak dapat nak meneutralkan bahan toksik daripada racun perosak, racun serangga tu tadi. Okey, dan satu lagi ni, kalau kita dia mengawal kita punya glukos dalam badan kita lah. Jadi kalau hati kita dah tak berfungsi, jadi akan jadi hypoglycemia. Hypoglycemia makna kadar gula berlebihan, tak stabil, ataupun gula dalam darah kita tak dia fluctuate, terlalu fluctuate lah. Ataupun boleh menyebabkan kencing manis dan sebagainya. Okey, so minta maaf hari ni saya terpaksa tunduk ke bawah sikit sebab saya guna handphone. Tadi try dengan PC pun tak boleh juga, masih belum 100% selesai lagi. Okey, so mudah-mudahan Abang Juman apa khabar? Okey, so boleh sambil tu boleh share lagi dengan kawan-kawan kalau ada yang nak tahu lebih lanjut tentang perkara ni. Okey, satu lagi tadi kan saya dah sebut, dia hati ni juga untuk menghasilkan hempedu. Hempedu ataupun rembesan hempedu ni untuk membantu pencernaan. Tapi kalau dia punya fungsi tadi dah tak dapat dijalankan dengan secara sepenuhnya, itu menyebabkan botol garang, boleh menyebabkan reflux acid, makanan tak dapat dihadamkan dengan sempurna, dan juga boleh menyebabkan kembung perut lah. Dan satu lagi, dia juga untuk menyokong fungsi keimunan, ataupun untuk meningkatkan antibody. Jadi kalau hati bermasalah, kita punya badan pun akan mudah kena alergi. So itu antara masalah-masalah yang berlaku kalau hati kita tak dapat berfungsi dengan sepenuhnya. So bila kita biarkan benda ini berlaku, dia akan menjadi hati berlemak lah. Hati berlemak. Kalau hati berlemak ni dibiarkan, dia akan jadi hepatitis. Kalau biar lagi, masih lagi tak jaga, masih lagi ambil buat tak tahu saja, dia akan berlaku psoriasis. Dan boleh berakhir dengan kanser hati lah. Okey, so ini penting untuk kita untuk kita detox kita punya hati. Sebab tu kadang-kadang budak-budak, kanak-kanak kan, kalau dia salah satu penyakit jaundice pun sebab hati dia belum fully develop lagi. Okey, jadi kalau kita tak jaga akan jadi masalah. Okey, sebab tu hari ini anda penting untuk kita elakkan antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan hati bertoksik ni tadi. Apa dia? Pertama, kalau kita bekerja dalam stres lah. Okey. Kalau kita stres, kalau kita dalam keadaan tekanan,
okey, dia akan akan menyebabkan hati kita tadi terpaksa bekerja dengan lebih berat, dengan lebih keras, jadi dia memberi kesan lah. Kemudian bekerja lebih masa. Satu lagi ialah bila individu tu suka tidur lewat. Orang yang tidur lewat sebab hati kita detox, hati kita pun detox juga. Tapi dia ada masa dia. Biasanya detoksifikasi hati berlaku antara jam 11 hingga jam 1 pagi. Itu masa untuk dia detox. Tapi biasanya time tu kita tak tidur lagi, betul tak? Masih tengok midnight lagi, masih tengok bola, kadang-kadang masih siapkan kerja. Adapun kadang-kadang time tu baru nak pergi makan. Lagilah luar biasa, lagi dahsyat kan. Jadi sebab tu hari ni kita penting untuk kita kalau kita yang jenis tidur lewat ataupun satu lagi yang jenis suka makan luar. Kan biasa makanan masakan kat luar ni memang banyak gunakan bahan perasa kan. Jadi sebab tu kalau boleh kita mesti nak jaga. Ini individu yang berisiko tinggilah. Satu lagi yang selalu makan ambil makanan-makanan yang diproses, fast food. Suka makan makanan-makanan segera, mi segera dan sebagainya. Itu semua boleh boleh menyebabkan hati kita bermasalah lah. Risiko tinggi untuk dapat hati bertoksik. Dan satu lagi ni kalau kita punya gaya hidup, biasanya ni cara keluarga tu makan lah, cara makan minum dia macam mana, itu akan menyebabkan dia punya hati tu jadi akan bermasalah. Jadi macam mana nak bersihkan hati ni? Sebab tu bila kita tengok langkah terapi sel tu, yang pertama tu bukan saja kita bersihkan usus dan juga kita punya usus kecil perut dan sebagainya, hati juga penting. Okey, so kita ada Live Plus. Ini bentuk dia. Live Plus ni kalau kita dia boleh membantu untuk membersihkan hati, dan juga dalam masa yang sama dia merupakan baja. Ada tonik untuk suburkan balik hati tu tadi. Itu kelebihan hati ni. Sebab apa? Dia tak sama macam organ-organ lain. Organ lain dia susah nak dipulihkan kecuali kena repair, kena macam ada buat modification lah. Macam buah pinggang kena buat pembedahan, jantung kena buat pembedahan. Tapi hati ni dia kalau kita bekalkan dengan khasiat yang mencukupi, dengan nutrisi yang mencukupi, dia akan tumbuh subur balik semula. Sebab tu dalam perubatan kita boleh derma sebahagian daripada hati. Sebab hati tu boleh tumbuh balik. Okey, jadi dengan syarat kita kena bagi dia tonik ataupun khasiat makanan yang mencukupi lah. Okey, Assalamualaikum Nazri, apa khabar? Okey, so dalam Live Plus ni apa kandungan dia? So ada 4 herba yang terkandung dalam kita punya Live Plus ni. Pertama, dia ekstrak milk thistle. Milk thistle ni memang kalau kita boleh Google, kalau kata nak tahu lebih lanjut, anda boleh Google lah. Milk thistle, MILK, macam ejaan susu tu. Milk thistle, THISTLE, thistle. Milk thistle ni memang dah diketahui oleh masyarakat umum, dan juga dah banyak dibuat kajian-kajian lah, di mana dia boleh memulih dan menjana semula sel-sel hati, kemudian membantu memperbaiki hati yang berlemak. Itu kelebihan milk thistle yang dalam ni. Kemudian yang kedua, dia ada ekstrak dandelion. Dandelion ni sejenis bunga liar lah. Mungkin sekarang ni dah banyaklah ditanam secara komersial kan. Tapi asalnya ia bunga liar. Okey, dan dia merupakan dah sejak berzaman lah. Apa kelebihan bunga dandelion ni? Ekstrak dia boleh merangsang pengaliran cecair hempedu. Maknanya dia boleh menambah rembesan hempedu. Kemudian dia juga ada kesan diuretik. Diuretik ni maknanya boleh bantu untuk detox lah. Okey. Kemudian seterusnya kita ada Cisandra. Cisandra ni dia punya ejaan dia SCHI. SCHINDRA. Dia mesti jenis macam buah beri. Jenis berry lah. Macam raspberry, blueberry, strawberry kan. Tapi dia ni Cisandra ni dia boleh meningkatkan detoksifikasi hati. Kemudian dia ada anti keradangan. Ada bahan-bahan tu boleh, dan juga boleh mencegah daripada berlakunya fibrosis hati. Okey, dan seterusnya kita ada satu lagi ialah ekstrak artichok. Artichok ni pun bukan sayuran tempatan. Dia bukan sayur yang terdapat dekat sini, tapi memang daripada luar negara lah. Sayur luar negara, di mana dia boleh memulih dan menjana semula sel-sel hati. Jadi macam baja untuk hati, dan juga boleh merangsang aliran hempedu. Okey, so itu kelebihan kita punya kita punya produk Live Plus. Ni ada 4 kandungan dari milk thistle,
cisandra, lepas tu ada artichok dan juga ada dandelion. Okey. So keempat-empat ni ekstrak, dia bukan bahan tu sendiri yang dimasukkan ke dalam ni tadi. Kemudian apa kelebihan dia? Pertama, dia boleh manfaat daripada dengan mengambil lip plus ni. Pertama, dia akan membantu untuk membersihkan hati. Dia merangsang hati untuk menghasilkan lebih banyak antioksidan yang kuat. Bahan seperti glutathione untuk menyatoksikkan badan. Itu terkandung dalam kita punya inilah lip plus. Dia juga boleh menjana semula sel-sel hati sebab dia menjadi baja tadi kan. Dia boleh bina balik sel-sel hati yang sihat, dan kemudian dia juga boleh ada anti keradangan, di mana boleh mencegah masalah hati berlemak. Okey, ini terutama orang yang suka makan lemak lah, macam roti canai tak boleh miss, suka makan sup kambing, suka makan makanan goreng-goreng, fast food, okey, yang berminyak-minyak semua tu kan. So kalau orang tu memang itu amalan diet dia, kalau dah tak boleh ubah, kena ambil ni. Ambil lebih sikit lah. Okey, dan yang ketiga, yang seterusnya, dia juga boleh mencegah pembentukan batu hempedu. So boleh mengelakkan daripada terbentuknya, sebab dia boleh kawal kita punya kolesterol juga. Kemudian membantu mencerna lemak. Kalau orang tak ada hempedu, kadang-kadang susah nak ambil makanan-makanan yang berlemak tinggi. Dan juga selain tu dia merangsang penyerapan vitamin. Sebab kalau hati kita tak sihat kan, kita ambil suplemen pun kadang-kadang dia punya kesan tu lambat. Sebab tak berlaku penyerapan dalam daripada hati kita tu. Okey, so itu kelebihan tentang kita punya produk Lip Plus. Josie berkata terbaik Lip Plus. Memang dia kata amalkan satu hari 1 atau 2 biji setiap malam sebelum tidur. Okey. So hati kalau hati kita bertoksit, itu boleh. Tapi kalau hati kita penuh dengan hasad dengki, itu susah sikit lah. Yang ni Lip Plus ni telan sebotol sekaligus pun tak boleh bertolong kan. Jadi hari ni kalau kita nak bersihkan ataupun nak detox hati kita, anda kena amalkan pemakanan Lip Plus. Okey, macam mana cara pengambilan dia? Kita sarankan ambil lepas makan lah. Selepas kita makan, sama ada terus ambil ataupun lepas setengah jam pun boleh juga. Kalau yang tak ada masalah, just untuk detox atau untuk jaga hati kan, bukan ambil hati untuk jaga kesihatan hati kita, kita boleh ambil 1 atau 2 kapsul setiap hari. Okey, so dan juga satu lagi ni, kalau kita ambil 2 ke 3 kapsul lah satu hari, itu kalau yang jenis detox ataupun yang jenis masalah. Okey, so alhamdulillah banyak yang bagi komen-komen yang positif. So mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni dapat membantu dan anda boleh share. Yang mana yang tak dapat ikut serta semasa kita buat live ni, mungkin masa ni kan. Okey, so boleh share lah dengan kawan-kawan yang lain. Okey, Fazlin, Aida, Jaka Maria, Nadia, semua dah bagi komen kan. Okey, so insya-Allah di masa-masa akan datang, saya susah nak dapat produk detox hati. Betul. Memang hari ni memang sebab saya dah involve dalam pemakanan kesihatan ni dah hampir 18 tahun. Dah 18 tahun lah kan. Jadi memang nak cari produk yang ada Mactisel, yang ada untuk detox hati ni memang susah. Dan kalau ada pun produk tu kadang-kadang tak boleh bertahan lama. Tapi hari ni kita sangat bertuah, sangat beruntung, di Healthy Way ada produk yang khusus untuk detox kita punya hati. Dan dia termasuk dalam langkah 1 lah tadi dalam terapi sel tu, dia merupakan langkah 1 untuk kita detox kita punya hati kita. Okey. So saya harap maklumat yang saya sampaikan ni dapat membantu, dan mana-mana mereka yang yang bagi komen dan sebagainya, terima kasih banyak. Dan anda boleh jangan lupa untuk share. Lepas habis ni pun anda boleh share saya punya link tu untuk sampaikan kepada yang lain-lain lah. Adila kata yang merokok pun kena detox hati, kan, macam tahu-tahu je orang cakap tu kan. Okey, tak apa. Okey, so saya rasa itu saja. Semoga di sepanjang musim cuti perayaan ni kita dapat jaga kita punya kesihatan, diri kita sendiri dan juga keluarga. Di samping kita amalkan SOP seperti mana yang disarankan, kita juga kena pastikan hati kita dalam keadaan yang sihat, bebas daripada bahan-bahan toksik yang berbahaya. Okey, so saya rasa itu saja yang sempat kongsikan. Sampai jumpa lagi esok.